mungkin sedikit berita baik untuk anda berkaitan dengan varian Omicron yang akan kita kongsikan bersama dengan pakar kita di studio sebentar lagi. Omicron dikatakan adalah varian terkini, lebih mudah merebak, namun jika dilihat data daripada Afrika Selatan adalah kurang berbahaya berbanding dengan varian-varian lain. Adakah ini benar? Tajikan kepada tamu kami di studio. Assalamualaikum. Selamat datang juga kepada Dr. Ismailiza Ismail. Beliau merupakan pakar perubatan penyakit berjangkit dari Hospital Kuala Lumpur. Doktor, terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini. Dan banyak sebenarnya persoalan yang berlegar-legar berhubung lebih banyak kesedaran tentang varian Omicron ini. Dan kalau dikaitkan juga dengan dos penggalak yang juga sedang cuba digiatkan di kalangan masyarakat. Apa yang boleh kita fahami sebenarnya, Doktor, tentang varian Omicron ini? Right. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, Terence, Zaliha. Terima kasih kerana menjemput saya datang ke sini. Ya, kerana Omicron varian ni dia menyebabkan kegusaran dan saya rasa ramai rakyat kerajaan kita mengambil langkah berjaga-jaga tentang Omicron varian ni sebab kita dapati kadar kebolehjangkitan varian Omicron ni sangat tinggi. Yang mana dia boleh merebak dengan sangat cepat. Kalau data daripada Afrika Selatan dalam minggu pertama mungkin hanya 100 orang, minggu kedua tiba-tiba 300 orang, minggu ketiga dia menjadi 900 orang, dia macam berganda-ganda dengan cepat. Tetapi pada masa sekarang data yang kita nampak daripada bukan sahaja dari Afrika Selatan, daripada England, United Kingdom, daripada Amerika, walaupun dia spread tapi kadar severity pesakit yang mendapat jangkitan kuman COVID, walaupun kita tak tahu Omicron ataupun tidak, sekarang ni kurang teruk berbanding dengan gelombang ketiga yang lalu. Pada gelombang yang ketiga yang lalu tu memang ramai pesakit yang datang ke hospital dan seluruh hospital di Lembah Kelang terutamanya, saya berada di Hospital Kuala Lumpur, kita menerima ramai sangat pesakit COVID. Dan pada masa gelombang ketiga pada bulan 8 tahun ini, tak lama dulu kan, pada masa tu kita kita baru nak mulakan vaksinasi pada masa tu, dan kes baru dalam masa sehari tinggi sehingga 24,000 kes dalam satu hari, bayangkan. So selepas program vaksinasi itu dijalankan semua, setiap sebulan daripada akhir bulan 8 24,000, bulan 10 tu dah turun jadi 10,000. Lepas tu bulan 11 dah jadi 5,000 dan sekarang bulan 12 kita sekitar 3,000 sahaja. Dan populasi kita kebanyakannya lebih kurang 80 ke 90% telah mendapat vaksinasi, dan lebih kurang yang untuk booster ni masih lagi dalam penilaian sekarang. Kita tengah galakkan booster sebab kita dapat lihat yang bahawa tahap imuniti selepas vaksinasi yang kedua sudah mula menurun. Dan ini saya boleh bagi tahu pengalaman saya di Hospital Kuala Lumpur, yang mana pada zaman gelombang ketiga tu 24,000 kes sehari, Zaliha, Terence, saya terpaksa membuka 20 ward di blok utama Hospital Kuala Lumpur, menempatkan 600 katil kepada pesakit-pesakit COVID yang datang ke Hospital Kuala Lumpur, walaupun Hospital Sungai Buloh merupakan hospital COVID pada masa itu. Hospital Kuala Lumpur, Hospital Kelang dan hospital-hospital lain terpaksa membantu Hospital Sungai Buloh untuk menempatkan pesakit COVID pada bulan 8, bulan 9. Yang baru-baru ini, saya rasa baru je 6 bulan yang lepas. Tapi apabila program vaksinasi ini berjalan dengan lancar, ramai pesakit kita mendapat vaksin dan kita dah mula beberapa mendapat booster, kes turun dengan mendadak. Dan sekarang di Hospital Kuala Lumpur saya hanya perlu membuka 5 ward sahaja yang menempatkan lebih kurang 150 pesakit, tapi ward itu tidak penuh sekarang. Dan kalau dulu masa gelombang ketiga hampir kesemua pesakit memerlukan oksigen, setiap hari perlu kita rujuk kepada doktor pakar bius untuk masukkan ke ICU, dan ICU kami terpaksa buka sehingga 5 ke 6 ICU untuk menempatkan pesakit COVID yang kritikal. Sekarang kita hanya perlu buka di Hospital Kuala Lumpur satu ICU sahaja untuk menempatkan pesakit COVID, dan semuanya tidak memerlukan bantuan pernafasan, tak perlu ditidurkan. Dan sekarang ni dengan program vaksinasi yang berjaya ini, walaupun pesakit-pesakit ini perlu dimasukkan ke dalam ward, sekiranya mereka memerlukan oksigen, mereka tidak memerlukan oksigen yang tinggi, tak semuanya. Mungkin dalam sekitar, macam pada hari ini, mungkin sekitar 20 orang sahaja. Dalam 5 ward saya tu yang memerlukan oksigen, mereka hanya perlukan oksigen pada tempoh yang singkat, dan mereka dapat kembali balik kepada asal sihat tanpa memerlukan oksigen dalam masa yang singkat.
Wow. Isn't that nice? Kan? Adakah itu sangat-sangat bagus? That's great news. Pesakit tak perlu masuk ICU, pesakit tak perlu ditidurkan. Bila masuk ICU, pesakit perlu masuk macam-macam jarum kan. Itu yang pesakit sebenarnya tak nak. Dan itu adalah berita yang sangat baik yang saya ingin kabarkan kepada rakyat bahawa vaksinasi amat membantu rakyat kita. Doktor, alhamdulillah kita melihat bahawa populasi dewasa kita saya rasa 100% sudah pun menerima 2 dos vaksin sekurang-kurangnya. Jadi kadar imuniti di kalangan masyarakat adalah pada tahap yang agak tinggi. Ini tambah lagi dengan kes-kes yang sembuh daripada COVID. Jadi ada juga natural immunity di kalangan kita. Betul. Namun begitu, disebabkan oleh varian Omicron ini dilihat dapat juga menjangkiti mereka yang telah menerima vaksin. Jadi ada yang risau bahawa kita akan melihat peningkatan kes semula. Adakah itu jangkaan doktor? Ya, saya tidak menyangka bahawa kita akan mengalami peningkatan, tetapi setakat yang kita tahu, data yang kita terima, kebanyakan pesakit yang mendapat jangkitan kuman COVID Omicron ini, dia punya gejalanya adalah ringan. Sekiranya ringan, kategori 1 ataupun 2, mereka boleh home quarantine, duduk di rumah. Yang mana lebih best? Duduk di rumah ke atau duduk di hospital? Sudah tentu duduk di rumah lah. Hanya beberapa pesakit sahaja yang berisiko tinggi kan, walaupun tidak memerlukan oksigen, kadang-kadang keadaan paras gula yang tidak stabil, kadang-kadang letih sangat sampai tak dapat nak minum dan perlukan IV drip air dekat hospital tu, kita bawa masuk ke hospital. Pesakit-pesakit ini walaupun ramai yang kena jangkitan kuman COVID Omicron, saya tidak risau kerana setakat ini ramai yang tidak teruk. Jadi kalau macam tu, kenapa saya perlu dapatkan booster, doktor? Okey, booster. Setakat ini, kajian-kajian yang dijalankan di luar negara dan juga yang kita lihat di luar negara lain, ia membuktikan bahawa booster ini dapat boostkan kita punya paras imuniti ke paras yang lebih tinggi semula. Dan buat masa sekarang, COVID ini baru je 2 tahun kan di dunia. Dan kajian Saya lupa novel tu. Yes, novel virus. Kajian demi kajian sedang dijalankan di luar negara. Dan dari segi pemerhatian kami di Malaysia, booster ini dapat membantu meningkatkan balik tahap imuniti, dan ini penting untuk mengelakkan pesakit mendapat jangkitan kuman COVID yang teruk, yang memerlukan rawatan ICU, yang perlu ditidurkan ke ICU. Kalau masuk ke ward pun, kita harap dia masuk sekejap sahaja ke ward dan tak perlu berlanjutan sampai masuk ke ICU, sebab bila masuk ICU, beberapa komplikasi boleh berlaku. Daripada 21 hari saja kuarantin, pesakit boleh duduk berbulan-bulan, dan sekiranya mereka survive, selalunya orang tua ya, Karen Zaliha, mereka perlukan rawatan rehabilitasi untuk menggerakkan mereka semula, untuk pulmonary rehabilitasi, untuk menggalakkan mereka dapat bernafas dengan lebih baik, kerana paru-paru mereka telah mengalami parut dan keradangan yang teruk disebabkan jangkitan COVID-19. Kita nak elakkan semua benda tu, dan salah satu caranya ialah vaksinasi dan booster. Doktor, dari segi mitigasi risiko dengan sempadan yang dibuka sekarang dan ada negara-negara yang disenaraikan sebagai risiko tinggi, bagaimana doktor lihat SOP yang terbaru ini dapat membantu mencegah penularan Omicron? So, kalau dilihat, ini pendapat saya, kalau dilihatkan sejarah macam mana COVID kita mendarat di Malaysia. Pada peringkat awal pun kita membuat travel ban. Ingat, itu ban travel daripada negara. Saya ingat lagi pada masa itu pakar perunding saya bos saya lah yang berada di Malaysia. Pada masa itu saya berada di Australia sedang menjalani sub kebakaran penyakit berjangkit. Pada masa itu doktor pakar perunding saya, Dr. Leon Chilun di Hospital Kuala Lumpur, dia kata travel ban masa itu mula-mula hanya ingat mungkin 5 negara je. Lepas tu dia meningkat jadi 12 negara. Lama-lama dia kena ingat negara yang tidak kena COVID. Dan akhirnya semua negara dilanda COVID. So bagi saya mungkin buat pada peringkat awal kita buat travel ban untuk mengelakkan Omicron variant daripada masuk ke Malaysia. Tapi seperti yang kita dapat anggar daripada beberapa negara, senarai negara itu akan meningkat. Dan sekarang kita tengok Kementerian Kesihatan Malaysia pun sudah mula kan nak menukar label orang kata travel restriction kepada high risk country macam tu. So kita dah going towards that. Saya rasa kita nak elakkan
Omicron tu datang ke Malaysia tu macam sukar kerana kita dah buka border. Dan setiap manusia perlu menjalani kehidupan masing-masing dan meneruskan apa yang perlu diteruskan. Dan saya rasa apa yang kita boleh buat ialah kita jaga SOP, kita ambil vaksinasi, kita ambil booster bila kita layak, kan, dan membuat ujian kendiri. Kita buat self empowerment, kan. Kita rasa kita macam ada gejala yang mungkin kena COVID-19. Kita buat test kendiri dengan saliva test dan kita kuarantin diri kita sendiri dekat rumah. So tindakan diri sendirilah. Jadi semua langkah-langkah ini adalah amalan yang perlu kita teruskan. Pertama sekali penjagaan SOP, penjarakan fizikal, pemakaian pelitup muka perlu dikekalkan. Dan saranan daripada Yang Berhormat Khalid Jamaluddin supaya mereka menghadiri acara-acara persendirian tak kala menyambut ketibaan tahun baru ini supaya menjalankan self-test terlebih dahulu bagi menjaga keselamatan. Booster dose ataupun jadual booster dose baru saja dianjakkan lebih awal. 3 bulan selepas dos kedua sudah boleh ke klinik-klinik yang berkaitan untuk mendapat booster dose ini. Bagaimana pula untuk golongan remaja dan juga kanak-kanak yang masih lagi kita belum lihat keseluruhan rakyat Malaysia menerima suntikan dos-dos vaksin? So pada setakat ini pihak KKM setuju untuk 18 tahun ke atas mula untuk menerima booster, tak silap saya. Tapi untuk vaksinasi, kalau tak silap saya 12 tahun ke atas. Tapi dari segi yang skala rendah, kita masih lagi melihat polisi tersebut. Kerana ada beberapa komplikasi yang rakyat risaukan, ya, ibu bapa risaukan, yang mana rakyat yang berumur, kanak-kanak yang berumur bawah 12 tahun ni boleh mengalami risiko keradangan jantung, myocarditis, pericarditis tu. Memang kajian yang telah ada menunjukkan bahawa kanak-kanak apabila mendapat jangkitan COVID-19, mereka tidak dapat dengan teruk. Mereka okey, very mild. Tak kira varian apa pun. Yes. So at the moment yang kita risaukan adalah mereka menjadi vektor penyebaran COVID-19. Ialah dengan rakyat yang berumur seperti kita yang bekerja, ada juga anak-anak kepada ibu bapa ini yang dijaga, yang menjaganya adalah nenek dan datuk, kan, yang berisiko tinggi. Kita risau sekiranya kanak-kanak ini menjadi vektor COVID-19 dan sebarkan kepada ibu bapa yang berisiko. Datuk nenek lah yang berisiko tinggi. Dan setakat ini pun di hospital saya, yang masuk ke hospital kebanyakannya yang berumur 60 tahun ke atas. Kalau 50 tahun yang ke atas tu yang mempunyai komorbid, kencing manis, darah tinggi. Yang muda-muda, Terence Zaliha, kebanyakannya yang berisi, yang berat badannya melebihi 100 kg. Dia tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, tapi berat badannya melebihi 100 kg. BMI dia sampai yang 30, 40. Yang ni yang selalunya datang ke hospital dan kita mengambil langkah berjaga-jagalah untuk memastikan mereka tidak melarat mendapat jangkitan kuman COVID yang teruk. Jadi obesiti masih merupakan satu keadaan kesihatan yang mungkin kurang kita bincangkan secara menyeluruh dan masih menjadi komorbid kepada COVID-19. Selain daripada apa yang kita bincangkan berkaitan dengan Omicron, adakah doktor melihat bahawa Omicron ini ataupun Omicron mungkin menjadi varian terakhir COVID-19? Ataupun adakah akan ada lagi Autobot, Decepticon? Zaliha dah giling kepala. Saya cuba optimis, tapi realism tu lebih tinggi daripada optimism tu. Harapan saya ini yang terakhir lah, sebab dia macam mudah merebak. Tapi tidak severe. Virus ni adalah satu organisma hidup yang sangat pandai. Pandai? Ya. Dia seperti manusia. Benda-benda hidup. Benda-benda hidup perlu berevolusi untuk survive. Jadi saya tidak terperanjat sekiranya ada varian baru lagi yang akan datang. Seperti juga bakteria. Okey, so COVID-19 adalah jenis virus bakteria yang berada di hospital ni. Segala antibiotik yang kita bagi, bakteri kita daripada yang friendly bug kita panggil, organisma yang friendly, dia boleh menjadi kuman kebal sebab dia nak cuba mengatasi antibiotik yang kita cipta, yang kita beri. Dan bakteria adalah sejenis organisma hidup yang halus, yang hidup bersama kita. So, virus ke, parasit ke, benda-benda kecil yang halus yang kita tak nampak
dengan mata kasar bawah mikroskop, mereka boleh mengalami evolusi dan bermutasi untuk atasi segala rawatan dan senjata yang manusia bina untuk atasi mereka. Jadi apa pun, berbalik kepada integriti, kawalan kendiri dan juga memastikan pencuba yang sehabis baik untuk memastikan tidak menjadi salah satu penyebar untuk COVID-19. Terima kasih doktor atas penjelasan yang telah pun diberikan.